صلاة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرتي الشيخ ابن عطاء الله الأسكندري شاء الله لهم الفاتحة. Tengok kitab pun kita nombor berapa tak? 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Kita kata-kata hikmat nombor 10 no, muka surat 7 bawah sekali. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha warwahuha wujudu siral ikhlasi fiha. Makna lebih kurang, bermula segala amalan itu merupakan rupa yang berdiri, dan ruh amal itu wujudnya rahsia ikhlas di dalamnya. Ini kita berhenti lama ni. Yang kita berhenti dulu berkaitan dengan amalan soleh. Jadi Tok Syekh kata amalan soleh ni dia berjenis-jenis, bermacam-macam bentuk. Ada zikir, ada semayang, ada puasa, ada baca Quran, ada mengajar, ada mengaji, macam-macam bentuk. Kan? Kerana apa? Litanawu'il waridatil ahwal. Kerana warid ahwal tu pun bermacam-macam bentuk. Warid ahwal ni makna kata lintasan-lintasan hati yang Allah tuang dalam hati kita ni, perasaan. Dia dapat macam-macam, takut kepada Allah, kasih kepada Allah, sayang kepada Allah, gerun kepada Allah, rindu kepada Allah, dapat manis dalam ibadat dan sebagainya. Itu panggil warid ahwal. Jadi bila banyak makna kata ibadat yang Allah Ta'ala lakukan ni wajib pada kita, suruh kita buat kerana Allah nak bagi macam-macam. Dia punya habuan-habuan yang dipanggil anugerah daripada Allah Ta'ala. Orang rajin sembahyang, kuat ingatan dia kepada Allah. Akhimis salata li zikri. Dirikanlah sembahyang untuk ingat ke aku. Orang yang rajin sembahyang fardu dan sunat, hatinya melekat kuat dengan Allah Ta'ala. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajib kamu puasa seperti mana diwajib atas orang dulu-dulu, mudah-mudahan kamu takwa. Orang rajin puasa, dia dapat satu sifat yang hebat dan mulia, iaitu sifat takwa. Takwa tu warid ahwal. Ingat kat Tuhan tu warid ahwal. Jadi kita buat ibadat, kita akan dapat apa yang Tuhan nak bagi. Seperti mana ada sabda Nabi SAW, man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal ilmu yang dia tahu, Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu. Ilmu yang tak tahu ni nurul waridat yang Allah tuang dalam hati. Jadi malam ni kita masih bercakap tentang amalan.
Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Ibn Atta'. Syekh Ibn Atta' ni anak murid Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi makna kata murid kepada Abu Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili seorang ulama sufi hebat, pengasas tarikat Syadziliyah. Dia hidup lebih kurang 700 tahun. Dia dah meninggalkan kitab. Dan di antara dalam kuliah-kuliah dia, murid-murid dia mencatat kata-kata hikmat yang dihambur oleh Syekh bin Athaillah. Dihimpunkan kata-kata hikmat ni ada 264. Kata-kata hikmat dia 264. Termuat dalam kitab Hikam. Walaupun kitab ni dah berumur 700 tahun lebih, setakat ni tak ada siapa berani bantah. Bukan Quran, bukan hadis, tetapi kata-kata dia tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan hadis. Terutama yang kita sedang bincang ni. Ni bukan ayat Quran, bukan hadis, tapi kata-kata Syekh bin Atta'. Kita kena ingat tuan-tuan, bila ada Rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah turunkan wahyu kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah bagi wahyu. Bila Rasul tak ada, Allah hantar mai ilham. Allah utus malaikat mulhim, bisik di hati para-para hukama, para-para ulama sufi. Maka terhamburlah di mulut-mulut mereka disebut kata-kata hikmah. Satu, hikmatun. Kalau banyak, hikamun. Hikam ni himpunan kata-kata hikmah Syekh Ibn Atta'. Di samping Quran dan hadis, kata-kata ulama yang sampai kepada satu martabat yang tak boleh tolak kebenaran kata-kata itu, diambil sebagai dalil ilmu tasawuf, seperti kitab Hikam ni. Itu dia. Banyak ulama syarah kitab Hikam tuan-tuan. Kita nak lawan pun payahlah, pasal ada orang kata ilmu tasawuf ni ilmu ayat acak. Kita nak tanya atas mana yang tak betul ilmu tasawuf ni, tunjuk satu baris dalam kitab tasawuf, tunjuk satu baris yang tak betul, kotor, kata-kata tu tak betul, tunjuk mai. Jangan tuduh ulama tantu arah. Ulama ni banyak jasa dia kepada umat. Tuan-tuan sedar tak sedar, negara kita tuan-tuan dijajah oleh Portugis, Belanda, lepas tu British, lepas tu Jepun, lepas tu Komunis, kemudian British mai balik sejak tahun tuan-tuan 1511 sehinggalah kita merdeka 1957. 450 tahun negara kita dijajah oleh penjajah. Mana ada seorang pun Melayu masuk Kristian? Tuan-tuan cari kalau ada. Seorang pun tak masuk Kristian. Siapa jaga akidah ummah ni kalau bukan para-para alim ulama ke hulu ke hilir, mengajak sana mengajak sini, nak jaga akidah ummah? 450 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan carilah negara lain yang dijajah oleh British, dijajah oleh Kristian, habis negeri itu masuk Kristian tuan-tuan. Macam Hong Kong, 100 tahun dijajah oleh British, boleh dikatakan hampir semua orang Hong Kong beragama Kristian. Spanyol menjajah Filipina, 3/4 Filipina menganut agama Kristian. Asal ibu negara Filipina Minallah. Bila dijajah tuan-tuan oleh Spanyol dan Amerika, tukar nama Manila sampai sekarang. Banyak lagi nak bagi contoh, tapi negara kita tak dengar seorang pun Melayu masuk Kristian. Jasa siapa? Bukan para alim ulama. Hari ni nak lawan ulama, aduh letih lah tuan-tuan, cukup letih. Balik kita pada kitab, lagi hilang cerita tu, main cerita lain pula. Al-a'malu. Kalau satu panggil amal, amalun. Kalau banyak panggil a'malun. A'mal ni amalan-amalan soleh. Banyak amalan-amalan soleh. Buatlah apa saja yang Tuhan suka, jadi amal soleh. Bukan setakat urusan akhirat, bab ibadat, urusan dunia pun kalau tuan-tuan buat macam yang Tuhan nak, jadi amal soleh. Seperti yang kita sebut selalu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, urusan dunia aku, urusan akhirat aku, semata-mata untuk Allah. Sama ada urusan kita, urusan ibadat, semayang kerana Allah, dah jadi ibadat. Ibadat kita, puasa, semayang, zakat, haji, kerana Allah jadi ibadat. Perniagaan kita, meniaga betul-betul. Jangan terlibat dengan benda-benda yang ditegak oleh Allah. Niat kerana Allah. Untuk makna kata nafkah anak isteri aku, keperluan aku. Kalau ada lebih nak hantar ke masjid, nak hantar ke surau, nak bantu orang banjir contohnya, nak bantu pondok, nak mengatur tahfiz, itu pun jadi ibadat. Urusan mati kita, kita buat persiapan sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni dinamakan ibadat. Jadi ibadat-ibadat yang kita dirikan ini, al-a'malu, yang dikatakan amalan-amalan yang kita dirikan ni, suwarun qaimatun. Suwarun ni rupa, nampak. Kalau orang sembahyang nampak rokoknya, nampak sujud dia, kan nampak kan. Yang nampak ni panggil suwarun, rupa bentuk dia. Kan kalau saya mengajak, tuan-tuan nampak rupa saya mengajak, cakaplah apalah. Tuan-tuan mengaji pun nampak rupa, duduk bersila dengar. Dia ada rupa. Kalau pergi kerja haji nampak dia tawaf, dia sa'i. Nampak kan? Jadi al-a'malu yang dikatakan amalan-amalan ni suwarun qaimatun, rupa yang berdiri. Nampak dengan mata kasar kita nampak dia semayang. Kita tahu dia puasa, kita tahu dia baca Quran, kita tahu dia berzikir, kita tahu dia mengaji, kita tahu dia mengajak. Itu nampak suwarun qaimatun. Wa arwahuha, sedangkan roh ibadat ni, ibadat kena ada roh tuan-tuan. Kalau ibadat tak ada roh, dia kaku. Macam tuan-tuan tengok satu pokok lah, pokok plastik. Nampak macam pokok betul, tapi plastik. Duk serupa tu sampai bila pun. Satu lagi pokok, dia ada roh, dia hidup. Dia akan membesar. Dia ada buah, betul tak? Samakah pokok plastik dengan pokok hidup? Tentu tak sama. Yang ni tak ada roh, yang ni ada roh. Ibadat kita pun begitu tuan-tuan. Ada yang ada roh, ada yang tak ada roh. Roh ibadat ni nak bawa balik pergi akhirat. Roh ni nak tolong kita, nak bantu kita. Tuan-tuan baca Quran, bacaan Quran tuan-tuan ada roh. Maka roh Quran ni tuan-tuan sekalian, dia akan tolong kita dalam kubur. Allah maja'alil Quran lana fid dunya kharina, wa fil khabri mu'nisa, wa fil qiyamati syafi'ah, wa ala sirati nura, wa ilal jannati rafiqa, wa minan nari sitran wa hijaba. Itu doa yang kita baca dalam Quran. Tuan-tuan buka Quran muka depan tu, doa khatam Quran panjang. Saya ambil yang tengah, doa yang tengah dia saya ambil. Apa makna dia? Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dengan Quran ni rapat, sentiasa baca Quran semasa hidup kita ni. Baca dengan ikhlas, dengan jujur. Bacaan kita tu menjadi roh. Roh ni tuan-tuan banyak bantu kita. Wa fil khabri mu'nisa, ketika dalam kubur Quran akan mu'nis. Mu'nis ni berjinak-jinak dengan kita. Dia teman kita dalam kubur. Kubur tuan-tuan kena ingat, dia tu tempat kita duduk seorang diri. Ana baitul wahdah, aku ni rumah yang sunyi sepi, kubur kata. Hari-hari Nabi kata kubur bercakap. Kubur hari-hari bercakap. Dia kata ana baitul wahdah, aku ni rumah yang sunyi sepi. Kita pergi masuk kubur duduk seorang-seorang tuan-tuan, tak ada teman. Ana baitul ghurbah, aku ni rumah dagang. Kita masuk kubur berdagang seorang diri. Kalau kita baca Quran tuan-tuan dengan penuh ikhlas, Quran kita, bacaan kita tu ada roh dia, maka Quran ni akan teman kita dalam kubur.
Wa fil khabri mu'nisa. Dalam kubur dia mu'nis, berjinak-jinak dengan kita. Wa fil qiyamati syafi'ah. Di akhirat besok Quran ni memberi syafaat kepada kita. Dia tolong kita, tuan-tuan. Quran tolong kita. Hingga Nabi SAW, tuan-tuan, menyebut dalam hadis dia, syafaat Quran ni lebih power, lebih kuat daripada syafaat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa ala sirati nura. Ketika kita melintas siratul mustaqim, Quran suluh lampu yang cukup terang ke atas kita. Wa ilal jannati rafiqa. Ketika kita melari-lari atas siratul mustaqim, kubur ni, Quran ni berembar-rembar dengan kita. Wa minan nari sitran wa hijaba. Daripada bakaran api neraka, dia menjadi sitran. Sitran ni terai. Wa hijaba, dinding yang tebal, mendinding kita tu, panas api neraka tak sampai. Kalau Quran yang kita baca jadi roh. Roh dia ni, tuan-tuan. Roh Quran, roh bacaan kita tu akan, roh amalan kita tu yang akan menolong, membantu kita di akhirat besok. Jadi kita makna kata roh ni hidup. Orang kita tengok tuan, kalau orang main mengaji, dia mengaji dengan ikhlas, dia akan hidup. Daripada tak tahu kepada tahu, daripada tak berjemaah sembahyang berjemaah, daripada tak tutup aurat dia hidup, dia tutup aurat, daripada kedekut dia jadi pemurah, daripada perongai dia jadi sabar, jadi orang yang lemah lembut. Berubah hidup dia akan berubah. Mengaji tak ada roh, tu yang balik sombong tu, angkuh. Orang mengaji ada roh, dia hidup, dia lagi mengaji, dia lagi tunduk. Macam berlaku kepada padi, lagi dia berisi, lagi dia tunduk. Ini pepatah orang tua-tua kita. Sebab itu kena ada roh. Apa roh ibadat kita? Arwahuha, dan rohnya itu wujudu siral ikhlasi fiha, wujud sir rahsia ikhlas padanya. Jadi amal ibadat kita zahirnya tubuh badan, roh dia ikhlas. Itu senang faham. Jadi tuan-tuan nak jadikan ibadat ni biar ada roh, maka maknanya dia mesti ada ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas ni buat ibadat semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Malam ni kita nak bicara bab ikhlas dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan mengaji kan? Saya nak baca satu hadis Nabi SAW bagi orang yang ikhlas. Kalau tuan-tuan mengaji dengan ikhlas, tuan-tuan, saya nak abang bagi, malaikat mengembangkan sayapnya pada tuan-tuan. Innal malaikata la tada'u ijnihataha li talibin ilmi ridhaan bima yasna. Malaikat menghampakkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka buat. Malaikat, tuan-tuan, suka kat kita. Keluar daripada rumah tu, tuan-tuan nak main masjid ni, malaikat hampak sayap. Tuan-tuan berjalan bawah sayap malaikat. Tuan-tuan balik pada masjid ni, malaikat hampak sayap lagi. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan ibarat kata Nabi, duduk di taman-taman syurga. Hampa jumpa taman-taman syurga di dunia ni, hampa singgah, kata Nabi. Sahabat tanya, apa itu taman syurga? Nabi kata, majlis ilmu. Menghadirin majlis ilmu, majlis orang alim, lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Lebih baik daripada menziarahi 1000 orang sakit. Lebih baik daripada menziarahi 1000 mayat. Sahabat tanya, adakah lebih baik daripada membaca Quran? Macam mana kamu nak baca Quran kalau kamu tak ada ilmu? Kalau ulama tak ajak kamu baca Quran, macam mana kamu nak baca? Hebatnya majlis ilmu. Tapi niat mesti ikhlas. Dalilnya, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil islam
fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Nabi kata, siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, dia seorang ahli ilmu, siang dia kerja, malam dia mengaji, tiap-tiap malam dia mengaji, dia ahli ilmu, kemudian tiba-tiba dia mati. Tak kira dia mati aksiden ke, mati sakit ke, tak kira lah. Tapi dia mati dalam keadaan sebagai penuntut ilmu. Apa tujuan dia mengaji? Liyuhya bihil Islam, kerana nak menghidupkan agama Islam. Tujuan dia mengaji, nak faham, nak hidupkan agama ni dalam diri dia. Agama ni tuan-tuan, kita tak nampak melainkan bila dihidupkan. Bila tuan-tuan ramai-ramai, bila orang azan, tuan-tuan ramai-ramai pakat main berjemaah, nampak Islam tu hidup. Bila azan, siapa pun tak main, Islam mati. Nabi suruh kita baca pakai pakaian putih pada hari Jumaat. Untuk apa? Bila hari Jumaat tuan-tuan kita pakai jubah putih ke, baju putih ke, kain putih, nampak berkemutih semua, nampak hidup Islam tu. Jadi makna kata kita mengaji tujuan nak hidupkan Islam dalam diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Kita nak hidupkan Islam dalam masyarakat kita dan negara kita. Itu niat kita. Itu niat mengaji yang ikhlas. Bukan balik nak bertengkar dengan orang, nak berkeliling orang. Tak payahlah. Ni ada pula kata ilmu tasawuf ni ilmu ayat acak lah, apalah. Tak boleh cakap macam tu. Kita satu kitab pun kita tak karang. Ulama karang kitab beratus-ratus. Kalau kita tak setuju dengan kitab ulama tasawuf, kita buat keluar kitab baru, lawan rot kitab orang tu. Ni yang kitab satu pun tak tulis, lepas tu duk kata kat orang, kata kat ulama bukan-bukan. Tak boleh lah macam tu. Ilmu ni tuan-tuan, macam apa disebut oleh orang tua-tua kita, macam padi. Lagi berisi, lagi tunduk. Jangan jadi tong kosong. Tong kosong ni ayak duduk sikit berkocak rata, bisin bunyi. Kalau ayak penuh dia tak bunyi apa tuan-tuan. Lepas tu pesan baik-baik kat anak kita. Saya pesan anak saya nak pergi mengaji luar negeri. Saya kata kalau mengaji elok-elok kerana Allah. Ilmu lagi banyak, lagi tawalak. Tengok Tok Guru Haji Umar Pondok Lanai, Umar Zuhdi. Tuan-tuan tengok dia pun tak kenal dia Tok Guru. Punya warak, punya merendah diri. Saya pun duka cita lah tuan-tuan. Bila kita ni dah memiliki makna kata ijazah kedoktoran, kita pun mengaku kita doktor, dapat pangkat doktor, mencabar ulama-ulama dulu. Saya pun pelik tu kan, apa yang mereka mengaji saya pun tak tahu. Saya dengar dalam video seorang doktor, dia kata binatang pun ada jisim, kan? Malaikat pun ada jisim. Takkan Tuhan tak ada jisim? Kalau Tuhan berjisim, Tuhan serupa dengan baharu, serupa dengan makhluk. Ayat mula-mula turun tuan-tuan, antara yang awal turun, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata olehmu Muhammad, tengah ulama tafsir, i'tiqadkan olehmu Muhammad, yakin elok-elok, Allahu ahad, Allah tu sah, Allah tak berbilang-bilang. Allahu samad, Allah ni tempat tumpuan semua makhluk, semua nak kat Tuhan. Ketiga, Allah sebut lam yalid wa lam yulad. Allah tu tak beranak dan tak diperanakkan. Yang kata Tuhan beranak pinak ni, Tuhan ada anak, orang Kristian hampir-hampir berkecai muka bumi ni apabila orang Kristian mengaku Tuhan ada anak. Jadi yang beranak pinak ni ialah manusia, binatang beranak pinak. Tuhan kata dia tak beranak, makna dia tak serupa dengan makhluk. Maka ulama kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tak serupa dengan makhluk, makhluk pun tak serupa dengan Tuhan. Tu dinamakan mukhalafah. Dalilnya
Dalam Quran Allah sebut laisa kamislihi syai'un. Allah tak serupa dengan syai'. Apa syai'? Syai' ni makhluk, manusia, binatang, semua ni tak serupa dengan Tuhan. Tak serupa segi apa? Zat, sifat dan af'al. Zat makhluk jirim, Allah Ta'ala bukan jirim. Makhluk jisim, Allah tidak berjisim. Makhluk jauhar, Allah bukan jauhar. Makhluk ni jauhar perit, Allah bukan jauhar perit. Jadi ulama kita susun cantik lah, tak payah dia rombak-rombak lagi bagi orang pening. Saya duduk nampak ni tuan-tuan, satu gerakan bagi haru biru orang Islam, mengkocak-kacikkan orang Islam. Ini perancangan, saya duduk nampak mungkin perancangan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda ni kita biarkan, kita takut dan kita bimbang apa yang berlaku di luar negara jadi kepada kita di Malaysia ni. Berkelahi di luar dengan Syiahnya, dengan Wahabinya, dengan ahli sunnahnya, sampai bermudah-mudahan kita telah hidup dengan rukun damai berpuluh ratus tahun. Kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, hidup dengan aman dan damai. Buat apa kita duk bawa benda-benda baru yang membawakan makna kata kita boleh berpecah belah. Jadi mengajilah, menuntutlah dengan benar penuh ikhlas. Apa tujuan mengaji? Liyuhya bihil Islam, untuk menghidupkan agama Islam. Orang tak semayang, nak ajak mai semayang. Nak tak tutup aurat, mari ramai-ramai tutup aurat. Yang minum arak, berhenti minum arak. Mai pakat-pakat ramai-ramai, kita menghidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kerja kita. Bukan kerja kita menanamkan kekeliruan dalam masyarakat. Bukan tu kerja kita. Masyarakat dah hidup dengan aman, ramai pakat masjid, mai elok-elok. Kita pupuk budaya ni bagi elok, bukan dengan cara mengkocak-kacirkan perpaduan umat Islam ni. Jadi kena ikhlas. Apa kita dapat bila kita menuntut ilmu dengan penuh ikhlas? Nabi kata fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Dia akan masuk syurga bersama-sama dengan para nabi dengan derajat yang satu. Satu derajat dengan para nabi, dengan sebab dia menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya kita faham bahawasanya amalan ini dia ada roh apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan. Apa saja kita buat dengan ikhlas. Apa kata ikhlas ni? Ikhlas ni tuan-tuan, nak dapat ikhlas kena buang riak. Riak, apa riak? Buat ibadat bukan kerana Allah, nak masyhur, supaya orang puji, nak jawatan, supaya hidup di dunia ni mewah-mewahan. Itu semua tak ikhlas. Buat ibadat mesti betul-betul kerana Allah Ta'ala. Jangan ada riak di dalam hati kita. Riak dengan ikhlas dua yang berlawanan, antara masyrik dan maghrib. Masyrik matahari naik, maghrib matahari jatuh. Kita menghadap matahari naik, kita membelakangkan matahari jatuh. Kita buat ibadat dengan riak, ikhlas tak dapat tuan-tuan. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tak jadi dua hati dalam satu dada. Dada kita ada riak, ikhlas tak masuklah tuan-tuan. Baik itu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa kosongkan hati dia. Ya Musa, farriq li baitan li askuna fi. Wahai Musa, kosongkan satu bilik di rumah hatimu supaya aku nak duduk. Aku nak masukkan ikhlas tu dalam hatimu. Bila kita buang sifat riak, insya-Allah Allah tuang ruh ikhlas ke dalam hati kita. Inna nura iza dakhalal qalba infasaha wan syaraha. Nur bila masuk dalam hati, dia terbuka, dia lapang dan terbuka. Masya-Allah. Mari kita dengar cerita tuan-tuan. Nabi cerita ni, Imam Ghazali sebut dalam kitabnya Ihya Ulumuddin.
Bila Allah nyalakan neraka Jahannam, yang mula-mula dipanggil oleh Allah ialah ulama ataupun qari, hafiz, orang baca Quran, hafal Quran. Ulama Allah panggil. Allah tanya, buat apa dunia? Yang ulama kata, aku mengaji, dapat ilmu, aku mengajar untuk membesarkan agamamu. Kalau yang hafiz ni, yang qari ni, aku mengaji Quran untuk membesarkan agamamu. Kazab tak, malaikat kata bohong. Dia baca Quran supaya orang gelak, dia qari. Dia mengaji, dia mengajar orang gelak, supaya orang gelak, dia ulama, tok guru, ustaz, sahibul fadilah. Allah kata kamu dah dapat apa yang kamu nak. Orang dah panggil kamu hafiz, orang dah panggil kamu tok guru, orang dah panggil kamu ustaz, sahibul fadilah. Ini balasan. Pertama-tama masuk neraka Jahannam, tuan-tuan, ulama, orang yang qari, orang yang baca Quran, hafal Quran, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang Allah panggil orang bersedekah. Allah tanya, buat apa di dunia dulu? Dia kata, aku sedekah dengan rezeki yang kau bagi, aku sedekah. Banyak dia sedekah, tuan-tuan. Masjid sebiji dia buat. Malaikat kata, bohong, kazabta, bohong engkau. Engkau bersedekah supaya orang gelak kamu dermawan. Allah kata, orang dah panggil kamu dermawan, kamu dah dapat apa yang kamu nak. Ini balasan daripada aku. Orang sedekah pun, tuan-tuan, masuk neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad, berperang, berjuang. Macam tu juga. Malaikat kata bohong, dia berjuang supaya orang gelak, dia pahlawan. Orang yang berani. Orang dah panggil kamu orang yang berani, pahlawan itu ini. Ini balasan. Masuk neraka, tuan. Nak buat ibadat bukan senang, nak bangun malam bukan senang. Tiba-tiba, tuan-tuan, Allah tak terima ibadat kita. Rugi yang amat sangat. Karena Allah kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma terima ibadat orang yang bertakwa, orang yang ikhlas dalam ibadatnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tak suruh kamu, melainkan Allah suruh kamu beribadat dalam keadaan ikhlas beragama. Mari kita, tuan-tuan, pupuk jiwa kita pelan-pelan supaya mencapai tahap ikhlas yang tinggi. Macam mana nak jadi ikhlas? Ada beberapa martabat. Martabat yang pertama, tuan-tuan, dia buat ibadat kerana menjunjung titah perintah Allah. Dua saja Tuhan suruh, wajib dan sunat. Dua Tuhan larang, haram makruh. Kita buat wajib sunat, tinggal haram makruh, itu nama dia ibadat. Kenapa? Kerana Allah. Kerana menjunjung titah perintah Allah. Ingat, tuan-tuan, hukum syarak 5. Syarak wad'i pun 5, syarak taklifi pun 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ini wajib yang dinamakan syarak taklifi. Lagi satu syarak wad'i. Sebab syarat sah manik batal. Kita mengaji, kita jumpa. Macam contohnya wajib. Wajib sembahyang. Itu syarat taklifi. Syarat wad'i dia ada sebab. Sebab apa wajib sembahyang? Sebab masuk waktu. Jatuh matahari, tenggelam matahari, wajib maghrib. Bukan maghrib tu seluluh siang pun maghrib, mana ada. Ada sebab. Ada syarat-syarat dia. Hukum-hukum dia. Ada sah dia, ada batal, ada manik. Walaupun sembahyang maghrib tu wajib, bila ada manik, tak wajib sembahyang. Macam perempuan datang haid contoh, tak wajib sembahyang maghrib kalau datang haid. 5 aja, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Lah ni tambah satu, bid'ah. Tuan-tuan cari dalam kitab fiqh, mana ada bid'ah? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. 5 ya. Tak bid'ah, Ustaz. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Tak bid'ah tu apa benda?
Baca Yasin malam Jumaat haram ke lah? Tak haram, bid'ah. Bid'ah tu apa? Nabi tak buat. Habis kalau kita buat, Nabi kata barang siapa membaca Yasin pada malam-malam harinya, Allah ampun dosanya sampai ke siang. Nabi tak sebut malam apa? Apa salah baca malam Jumaat? Oh, Nabi tak baca malam Jumaat, Nabi baca Kahfi. Yasin baca di masjid Yasin. Balik rumah baca Kahfi. Apa salah? Oh, tak boleh, bid'ah. Tak boleh ni habaq lah. Haram ke apa ke? Dia pun tak berani kata haram. Dia kata bid'ah. Oh, penin. Saya kata begini. Saya kata malam Jumaat masjid banyak tak ada kuliah. Dia pun baca Yasin. Kan? Baiklah dia baca Yasin. Pada tak buat apa-apa, duduk di kaki lima masjid tu, isap rokok, berembok nak berasap. Tapi orang pun tak tahu kelal ke masjid. Baiklah baca Yasin, apalah apa dia. Nak bertengkak pun tak reti. Biarlah dia buat. Apa salahnya baca Yasin, baca Quran. Satu huruf Nabi kata, kita baca paling kurang 10 pahala. Apa pula salah baca Yasin malam Jumaat? Bid'ah sana bid'ah. Daripada kaki sampai kepala bid'ah. Oh, kalau macam tu tuan-tuan, yang kita buat keluar zakat ni, zakat orang tanam padi. Tanam padi buat keluar zakat padi. Ada tak Nabi buat keluar zakat padi? Nabi tuan-tuan, sepanjang hayat dia tak pernah keluar zakat. Nabi tak buat. Habis tak usah keluar zakat. Buat benda tak keluar zakat. Tak simpan duit beribu-ribu, tak keluar zakat. Awak Nabi tak buat. Jatuh. Inilah tuan-tuan, Quran, hadis, ijma', qiyas. Walaupun Nabi tak buat, tapi Nabi suruh. Padi, ada buat keluar zakat padi di Mekah. Mana ada padi? Di sana makan gandum, makan kurma. Kurma dan gandum itu makanan yang mengenyangkan bagi penduduk di Mekah. Maka dikiaskan di tanah air kita dengan padi atau beras. Itu kata qiyas. Dia tak mau pakai qiyas. Macam Nabi tuan-tuan. Macam ulama kata makruh makan petai dan jerin. Awak di Mekah ada petai jerin tak? Dikeh dengan bawang. Di ulama susuan elok dah lah. Dia nak bagi pecelau. Nak makan-makan lah. Bisi dia apa? Saya pun tak tahu. Di Perlis tu, saya dengar cerita, tu imam kena pecat. Baca kunut subuh. Aku biru tuan lah ni. Bercelau jadi aku biru. Tak tahulah nak jadi apa kita ni. Itu dia. Jadi kita buat ibadat pertama tuan-tuan kerana nak menjunjung titah perintah Allah, titah perintah Rasul. Ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Rasulullah datangkan, ambil. Yang dia larang, kamu tinggal. Kalau Nabi tak larang tak apa. Macam Abu Zar Al-Ghifari, dia makan dhab. Nabi tengok, Nabi tak kata apa. Maka kata ulama, dhab tu harus makan. Gitu. Nabi tak suruh makan, Nabi tak larang makan. Suruh pun tak, larang pun tak. Maka hukumnya harus. Dia pak bid'ah. Kacau itu. Ada hukum baru pula. Hukum syarak taklifi yang keenam, bid'atun. Kita kata bid'ah ni ada dhalalah, ada sanah, mana boleh? Bid'ah semua masuk neraka. Sudahlah. Yang pertama, buat ibadat semata-mata kerana menjunjung titah perintah Allah. Hati niat tu. Batu ulama ajak kita, bila kita semayang buat apa? Ujungnya lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi salasah rakaatin makmuman lillahi ta'ala, kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Kerana menjunjung tinggi titah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Buatlah apa pun tuan-tuan kerana Allah. Yang kedua, kerana menzahirkan
rupa kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Rupa hamba, rupa hamba. Depan saya ni, saya bukan kenal tuan-tuan siapa dia. Ya tak? Ramai ni saya pun tak kenal siapa dia. Sama aja berkepiah. Ada kepiah putih, kepiah hitam. Sama aja. Saya tak kenal tuan-tuan siapa. Satu hari pergi hospital. Rasa macam pernah tengok encik ni. Oh, saya hari tu memang saya duk pergi dengar kuliah di Masjid Al-Majaya tu. Baru saya tahu dia doktor. Macam mana saya tahu doktor? Dia pakai dia punya baju putih dia tu, kemudian ada stetoskop. Tak lagi dia cek pesakit. Pakai BB set, tak pop. Oh, dia tengok. Tak lagi dia cucuk jarum. Oh, doktor. Macam mana hang tahu dia doktor? Dia buat kerja-kerja doktor. Ya. Baru kita tahu dia doktor. Ada yang setengah tu jadi askar, ada yang setengah tu polis, pakai uniform. Oh, polis rupanya. Kita mana nak tahu kita hamba Allah? Bila kita ibadat, baru nampak rupa-rupa kehambaan sebagai hamba bagi Allah. Ruka'an sujadan, rokok, sujud, buat ibadat. Tak? Jadi kita buat ibadat ni untuk menzahirkan rupa-rupa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat yang ikhlas. Yang ketiga, tuan-tuan, ya, mengerjakan ibadat ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalan kita dekat dengan Tuhan, apa jalan jauh dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan bila kita banyak buat ibadat, kita kuih dekat dengan Tuhan. Kita buat maksiat, kita kuih jauh, makin jauh pada Allah Ta'ala. Kita tinggalkan maksiat, kita buat taat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puak-puak ni mau dalil, tuan-tuan. Mana dalil? Dalil. Ni dalil. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah apa? Carilah sendiri. Saya, tuan-tuan, balik mengajar, saya baca kitab Minhajul Abidin, kitab Imam Ghazali. Kita baca saja. Tak lagi kutu telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hadis Ustaz baca tu sahih ke tak? Dia tanya saya, hadis saya baca sahih tak sahih? Carilah sendiri. Aku baca kitab Imam Ghazali, habis tanya Imam Ghazali. Takkanlah Imam Ghazali nak buat benda pelik-pelik dalam kitab dia. Ya Allah. Imam Ghazali diiktiraf satu dunia, tuan-tuan. Dia duduk bertanya macam-macam. Habis cari sendirilah, saya kata. Bertanya Imam Ghazali, tanya aku buat apa? Allah berfirman, kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang bercita-cita nak berjumpa dengan Tuhan dia. Jumpa Tuhan ni, tuan-tuan, dua keadaan. Sama ada Tuhan suka atau Tuhan murka. Jumpa tetap jumpa. Yang kita nak, kita jumpa Tuhan, Tuhan suka, sayang kat kita. Tuhan redha kita. Allah maja'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin anna. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sebaik-baik hariku hari aku berjumpamu, ya Allah. Wa anta radin anna, dalam keadaan engkau redha aku. Kita nak jumpa Tuhan dalam keadaan Tuhan redha. Kita nak dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Nak buat macam mana? Falyamal amalan salihan. Naklah dia mengerjakan amalan soleh. Amalan soleh ni, tuan-tuan, jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah. Banyaklah, tuan-tuan, amalan soleh tuan-tuan buat. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa hamba-Ku yang nak mendekatkan dirinya dengan aku, dia mengerjakan apa? Nawafil, amalan-amalan sunat. Tuan-tuan bangun tahajud tengah malam, itu jalan mendekatkan diri dengan Allah. Tuan-tuan berzikir, sebut nama Allah. Dia berkata tak boleh sebut Allah. Nabi tak sebut pun.
Pasal apa pula? Qul huwallah. Kata olehmu, wahai Muhammad, Allah. Allah tak tahu suruh kita kata Allah. Kita nak mati tuan-tuan, tak boleh sebut la ilallah. Allah pun jadilah. Allah, Allah, Allah. Boleh. Qulillah. Sumazarhum fi khawdihim yal'abun. Kata olehmu Allah. Lepas tu kamu tinggal puak-puak duduk bermain tu. Puak yang buat kerja sia-sia tu tinggal lepas. Jangan peduli. Qulillah. Pasal apa tak boleh pula? Jadi tuan-tuan, saya sebut boleh zikir Allah, Allah, Allah. Tarikat Naqsyabandi, zikir mereka satu hari paling kurang 5,000. Allah, 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 Allah. Tarikat Syatariyah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Subhanallah pun boleh, Alhamdulillah pun boleh, Allahu Akbar, semua boleh. Itu lapas-lapas yang maksur daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan nak mendekatkan diri dengan Allah, memperbanyakkan amalan sunat. Amalan sunat ni tuan-tuan sekalian, di antara amalan-amalan yang boleh tolong kita dalam keadaan kecemasan. Itu namanya tawasul. Puak-puak ni kata tawasul tak boleh, itu khurafat, itu syirik. Tuan-tuan, sembahyang mayat tak? Doa apa tuan-tuan baca? Tuan-tuan baca apa? Allahumma bihaqqin Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'azib hazihil mayyit, hazihil mayyitah. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'azib hazal mayyit. Ada tak? Ya Allah, ya Tuanku, dengan berkat kebesaran Nabi Muhammad, janganlah kiranya engkau azab mayat ini. Boleh tak? Pasal apa? Tak boleh. Tak boleh. Doa terus kepada Allah Ta'ala. Jangan minta kat Nabi Muhammad. Bukan minta kat Tuhan, tapi dapatkan syufaat Nabi Muhammad. Pasal apa? Tak boleh. Nabi Muhammad dah wafat pun boleh bagi syufaat, boleh tolong kita. Boleh tuan-tuan, tuan-tuan sakit, minta kat Tuhan terus. Tak payah jumpa doktor. Kita jumpa doktor, doktor saya sakit, tolonglah saya. Jangan minta doktor, minta kat Tuhan terus. Boleh tak? Apa salah minta tolong doktor? Kita duit tak ada, duit kita habis, gaji lagi seminggu, bil elektrik nak kena potong. Mai jumpa kawan, minta pinjam saat, nak bayar bil api, elektrik nak kena potong. Boleh tak boleh? Boleh. Minta kat Tuhan terus pun boleh. Minta kat Tuhan, jangan minta kat kawan. Kita minta kat Tuhan, kat kawan ni, dia punya majas zahir saja. Hati kita dengan Allah, tak ada masalah. Yang ni pun nak kena ajak, penilah aku. Tuan-tuan, jadi payah. Mai saya bawa dalil yang kata boleh bertawasul. Hadis ni hadis sahih. Malam ni cerita banyak sikit. 3 orang. Depa 3 orang ni tuan-tuan, depa pi masuk hutan. Mungkin cari rotan ke, cari apa tak tahu. Tiba-tiba hujan turun lebat. Depa masuk dalam gua. Masuk gua tuan-tuan, tahu hujan makin lebat. Tanah runtuh. Tanah runtuh tutup pintu gua. Satu batu besar tutup pintu gua. Depa tiga-tiga duduk dalam gua. Nak keluar tak boleh. Mana boleh tolak batu besar. Depa nak keluar tak boleh. Orang luar nak tolong pun tak boleh, tak tahu. Mati. Nak buat macam mana? Akhirnya tuan-tuan, depa berbincang 3 orang. Nak buat apa kita ni? Seorang tu kata, cuba kita berdoa pada Allah Ta'ala, bertawassulkan amal ibadat kita yang baik. Mana tahu Allah tolong kita. Aku mula dulu. Dia pun berdoa lah, ya Allah Tuanku, aku ni ada pekerja. Pekerja aku ni, bukan, ya Allah Tuanku, aku ni ada mak. Aku ada mak. Aku ada bapa yang tua. Aku ada isteri. Aku ada anak-anak. Menjadi kebiasaan aku, pagi-pagi keluar pada rumah, pergi cari rezeki, buat kerja.
Dapat duit, beli susu, beli makanan, bawa balik ke rumah. Sampai rumah, orang pertama aku bagi makan minum mak aku dulu. Lepas tu pak aku. Lepas tu barulah bagi makan anak-anak aku dan isteri aku. Last sekali baru aku makan. Itu kerja dia hari-hari. Tapi satu hari ya Allah engkau lebih tahu, aku balik lewat. Kerana ada masalah balik lewat. Aku tengok anak-anak aku kelaparan, isteri aku pun lapar kelaparan. Aku nak bagi makan anak isteri aku tak terima sebab pak tak makan lagi, mak tak makan lagi. Nak bagi mak makan, pak makan, dia pun tidur. Nak gerak tak terima. Jadi kami sekeluarga hari itu berjaga malam. Sampai pukul 3-4 pagi baru mak pak dia terjaga, bagi mak pak dia makan, barulah dia bagi anak-anak dan isteri dia makan. Last sekali baru dia makan. Kalau apa yang aku buat ni Allah engkau redai, tolonglah aku. Dengan takdir Allah tuan-tuan, batu tu bergenjok. Bergenjok sikit. Suar jari lepas, suar tangan tak lepas. Hang terai pula. Dia talau nombor 2. Dia pun doa, ya Allah tuanku, aku ni ada pekerja. Pekerja aku ni menghilangkan diri sebelum mengambil upah. Tunggu-tunggu dia tak main. Jadi aku ambil upah tu, gaji dia tu, aku beli seekor kambing jantan, seekor kambing betina. Kemudian kambing tu membiak. Biak penuh padang tu. Satu hari pekerja aku datang menuntut upah. Aku kata, yang atas padang tu semua hang punya, ambil lah. Kalau apa yang aku buat ni kau redha ya Allah, tolonglah aku. Dengan takdir Allah, batu tu bergenjak lagi. Suar tangan lepas, suar kepala tak lepas. Nombor 3 pula doa. Nombor 3 kata, ya Allah, aku ada seorang bapa saudara. Bapa saudara aku ni, dia ada anak gadis, sepupu dia lah. Musim tu musim kemarau, musim kesempitan, ekonomi meleset. Bapa saudara aku suruh anak gadis dia mai jumpa aku, minta bantuan, minta pinjam duit. Kerana makan pun tak ada. Aku pun jadi kepala pun pening tengok sepupu aku ni cantik sangat, hingga hampir-hampir aku mengajak dia melakukan zina. Hampir-hampir nak berzina dah. Tiba-tiba gadis tu kata, takutlah abang woi kepada Allah Ta'ala. Aku tersontak, aku menggegak diri, aku takut. Hingga akhirnya aku tinggal perbuatan terkutuk tersebut. Kalaulah aku tinggalkan maksiat ni kerana takutkan kau ya Allah, tolonglah kami. Dengan takdir Allah tuan-tuan, batu tu terbuka terus. Banyak lagi dalil tuan-tuan. Dengan dalil ni tuan-tuan sekalian, maka kata ulama, harus bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Banyak lagi cerita, banyak lagi. Jadi buatlah tuan-tuan amal soleh banyak-banyak, insya-Allah dengan penuh ikhlas. Kan? Kerana menjunjung cinta perintah Allah, kerana nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta wa'ibahu, sehingga Allah sayang kat kita. Bila kita buat ibadat dengan ikhlas, tujuan nak mendekatkan diri kepada Allah, maka insya-Allah Allah sayang kita. Allah sayang, Allah buat apa? Allah redha kita tuan-tuan. Ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad tu Rasulullah, orang bersama-sama Muhammad. Siapa bersama Nabi Muhammad? Sahabat-sahabat Nabi. Dan orang yang tidak hidup dengan Nabi, tapi disifatkan orang tu juga bersama-sama Nabi, walaupun Nabi dah tak ada. InsyaAllah besok di akhirat orang ni akan bersama-sama dengan Nabi. Siapa dia? Pertama, asyidda' 'alal kufar ruhama bainahum. Dia tegas dengan kafir, kafir yang menentang Islam. Orang kafir yang lawan Islam, dia tegas, dia keras.
tetapi sama-sama orang Islam, dia berkasih sayang, bertolak ansur, berlemah lembut, ruhama ubainahum. Dua. Ketiga, tarahum ruk'an sujadan. Ruk'an sujadan. Kamu lihat mereka sentiasa rokok, sentiasa sujud. Karena artinya mereka sentiasa mematuhi titah perintah Allah Ta'ala. Untuk apa? Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana, yaitu mereka ini mencari redha Allah Ta'ala. Yang ikhlas ni beribadat kerana menuntut anugerah dan redha Allah Ta'ala. Kita berjuang, kita beribadat nak cari redha Allah. Kalau redha Allah, Allah buat apa kat kita? Di akhirat besok Allah redha kita melihat wajah Allah Ta'ala. Itu kemuncak tertinggi tuan-tuan, anugerah Allah kepada hamba-hamba dia. Dapat melihat Allah Ta'ala yang tidak berjisim, tidak berjirim, tidak bertempat, tak atas, tak bawah. Macam mana? Wallahu a'lam. Cuma Allah kata orang ni dapat melihat Allah. Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surah Kiamat. Tuan-tuan cari tengok dalam surah Kiamat. Wujuhun yawma izin nadhirah. Wajah mereka itu berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Memandang akan Tuhan mereka itu. Berseri-seri muka, dapat melihat Allah. Nikmat yang terbesar tuan-tuan. Lebih hebat nikmat di syurga, nikmat dapat melihat wajah Allah Ta'ala. Maka disifatkan orang ni radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka, mereka juga redha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita buat ibadat ikhlas nak cari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kena ikhlas. Ulama ikhlas mengajar, murid-murid ikhlas menuntut ilmu, suami ikhlas cari rezeki untuk anak dan isteri, ikhlas mendidik keluarga, pemimpin ikhlas kepada rakyat dia, nak membentuk satu masyarakat yang bertakwa kepada Allah, yang rakyat ikhlas kepada pemimpin. Bila semua ni dengan penuh ikhlas, negara kita aman, masyarakat kita aman. Kalau kita makna kata kita ada benda yang kita terkilan, jumpa elok-elok, nasihat elok-elok, tanya elok-elok dengan hati yang ni, yang penuh ikhlas. Kita ikhlas tengok masyarakat tuan-tuan tak semayang ramai, tuan kesian. Tuan-tuan tak kesian kan tengok orang yang tak semayang, yang tak pernah datang ke masjid. Rugi tuan-tuan, rugi. Kita nak mati, kita akan rasa rugi dia. Orang yang tak ibadat ni tuan-tuan, rugi. Allah cerita dalam Quran, bila kita nak mati tuan-tuan, nyawa kita naik sampai ke perut, sampai ke dada, kita dah tahu kita akan mati. Kaki dah kaku, tak boleh bergerak, tangan dah mula dah cengap habis. Kita dah tahu umur kita dah sampai, ajal kita dah sampai. Masa tu apa yang kita nak minta? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau panjangkan sikit umur aku kepada tempoh yang pendek, ila ajalin qarib, kepada tempoh yang sedikit, 2-3 minit jadilah ya Allah. Panjangkan sikit umur aku, bagi masa 2-3 minit jadilah. Nak buat apa? Fa asaddaqa, aku nak bersedekah, aku nak berwakaf, aku nak infak fi sabilillah, aku nak bantu masjid, aku nak bantu surau, aku nak bantu tahfiz, nak bantu pondok. Allah bagi kita hidup 70-80 tahun, hang tak mau wakaf. Bila nak mati barulah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, kalau kau panjangkan sikit umurku, aku nak bersedekah ya Allah. Lagi wa akum minas salihin, aku nak jadi orang soleh, aku nak mai berjemaah, aku nak mai masjid, aku nak mengaji, aku nak tutup aurat, aku nak jadi suami yang baik. Aku bagi
latihan masa cukup panjang. Tak main masjid buat tak tahu ya. Jangan sampai tang tu tuan. Tengah duk ada ni kesihatan Allah bagi. Saya pun terasa tuan, banyak kali dah jadi. Aksiden dah 4 kali. Yang ni kali keempat. Tengah tidur tuan, driver terlap. Driver saya terlap. Sedap tuan-tuan. Orang duk kumun tulis, duk sulung atas sled. Pukul 2 pagi. Tak lagi ambulans mai. Tak terasa apa lagi. Pergi hospital, doktor cek semua x-ray tak ada apa-apa. Balik rumah baru sakit. Pergi report polis. Polis kata apa? Ustaz, nasib baik ustaz lagak lori air. Lori air tu pungkuk dia sampai ke bawah kan. Kalau langgak trailer ustaz, batuk bawah perut dia batio. Hai tuan-tuan, banyak orang tuan-tuan tengah tidur dalam kereta tu, kereta aksiden dia mati terus. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Sedap-sedap duduk dalam kubur Oh, jangan buat pasal. Jadi Tuhan bagi kita tempoh lagi, bagi masa lagi, supaya kita buat ibadat, syukur nikmat Allah tak terhingga. Jadi mailah kita, makna kata sungguh-sungguh beribadat kepada Allah dengan penuh keikhlasan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Inilah sifat yang dimiliki oleh para sahabat, ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka beribadat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara tu tuan-tuan. Yang pertama, kerana menjunjung perintah Allah. Kedua, kerana menzahirkan rupa kehambaan kepada Allah. Keempat, supaya kita rapat dan dekat dengan Allah, supaya Allah sayang kat kita. Kemuncaknya, mudah-mudahan Allah redha dengan ibadat kita. Semua ini menuntut kepada keikhlasan. Makna beribadat bukan mencari harta benda dunia, pangkat kedudukan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin.